Selamat pagi. Wah, bukan main bukan main. Wanita-wanita yang cemburu dengan Datin Seri Rosmah ini ada buat rakaman ini fair justice. Memang kita tidak mau ketuk semua wanita lah. Ada yang sengaja kan, yang keluarkan video-video fair justice. Ini betul, dia gunakan jam tangan yang mahal, dia pakai beg yang mahal, dia tidak hidup sederhana, dia tidak dia pakai pakaian dia banyak mahal. Ini memang perangai wanita biasalah, cemburu dengan biasa ada kan. So tapi fact, kalau justice dia kata, macam anak Rosmah pun marah dengan mak dia. Ini anak yang itu sebelum kahwin dengan bosku Dato' Seri Najib. Anak yang itu memang marah lah, itu perkara yang biasa kan. So yang dia pun selebriti, tengok cara dia pakai baju berapa mahal. So orang miskin pakai baju miskin, orang kaya pakai baju mahal. Lagi orang selebriti tak payah cakap lah. Yang kita nampak sosial media, datuk-datuk belanja satu hari saja 100,000. Buang begitu saja 500,000. Selebriti kita nampak kan. Yang selebriti boleh buat begini, takkanlah Datin Seri Rosmah tak boleh belanja. Memang sebelum pun dia sudah ada wang. Betul tak? Okay, sekarang come to the point. We don't focus on the wanita. Trial yang Rosmah yang kena jatuh hukuman tu, kita kena at least susah nak terima. Peguam Puan Seri Datin Seri pun sudah cakap peguam tu. Datin Seri Rosmah tak ambil 1 sen pun. Okey, projek yang kata solar power Sabah Sarawak itu 1.26 billion ke apa kan? Jumlahnya 1.26 billion. Hukuman yang jatuh adalah almost 1 million. Itu almost 30, we can say 75%, 970 million hukuman. Yang 30 tahun serentak 10 tahun lah, 3 kes kan. Okey, tak apa itu semua. Sekarang kita fikir, yang menerima wang itu pembantu Rosmah. Ya, dia orang katakan pembantu yang 1.8 million ke apa dia telah menerima. So dia sudah jadi saksi kerajaan pendakwa raya. Dia menerima, dia telah jadi saksi. Okey, sekarang dia tak bagi 1 sen pun pada Tuan Rosmah. Dengan alasan, dia boleh cakap beribu alasan. Kita tidak mau masuk dalam kes ya. Kehakiman go through ini, itu, ini. So, kita fair tak? Macam orang biasa seperti saya pun boleh ingat. Seperti mana bila saya kena tangkap dalam LTT Syakir, polis tengok satu rakaman saya, perkataan satu saja, dia kata saya penyokong LTT, penganas negara ni. So dia tangkap saya sosma. Saya tak boleh, masih lagi tak boleh terima. Tak masuk akal langsung. Pasal sebut perkataan saja. Di sini pula, dia gunakan, okey, yang Rizal, dia sepatutnya orang dahulu kena hukum. Dia pula kes dia boleh turun. Dia jatuh, dia jadikan saksi. Come on lah, you can create one thing. Macam kita nampak satu selebriti sekarang, kita contoh, kita ambil Dato' Seri Anwar lah. So dia punya history, seperti mana dulu kes yang pemandu kereta kan, ada kes liwat kan. Dato' Seri Anwar masih lagi tak boleh terima. Pasal boleh, and then Wan Azizah pun tak boleh terima. Kalau Dato' Seri Anwar memang terlibat, okey lah Wan Azizah terima. Okey, kita keluarkan yang pemandu kereta itu, budak itu, kita Azizah keluarkan. Kita kes lain pula masuk sekarang. Sekarang Dato' Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri, Wan Azizah di sana. Okey, seorang boleh kata pembantu ada buat meniaga lah, ada buat meniaga. Driver dia buat meniaga. So apabila meniaga itu tak ada halal, so dia kena tangkap. Driver itu kena tangkap. Tapi dia pemandu Wan Azizah. So dia buat haram, dia jual dada ke, dia jual apa benda ke, dia laundry money ke, dia apa, so dia suruh kena tangkap. Boleh ke tuduh Wan Azizah? Boleh tak? Mungkin memang dia ada cerita sedikit lain benda lah. Dia pekerja sama dia. Banyak pemimpin-pemimpin politik kita, YB kita, menteri-menteri kita mempunyai pemandu. Suami ada pemandu lain, isteri ada pemandu lain, lagi pembantu banyak. Mereka buat meniaga ada, yang personal driver ada. Kalau dia ni orang semua
dijadikan sebagai evidence, sebagai bukti. Kalau dia betul-betul bagi duit, masukkan account, atau betul-betul ada bagi cash liquid pada Rosmah, ini, tempat ni, saya dah bagi dah. Saya menerima 100 lebih juta ni, saya pendahuluan lah, 10%, almost 10%, kau 1.2 million lah, berapa 10%, anggaran 10% apa, saya dah bagi, ini tempat-tempat ni, saya bagi, dia saya bagi. Tapi, kita nampak rakaman-rakaman yang dia orang sentuh, beg tangan lah, diamond lah. Ini pula dalam kes Dato' Seri Najib pun tak masuk akal sikit. Dia ingat wang yang salur ini dalam bank account dia Arab Saudi punya wang. Wang dari Arab Saudi. Dia ingat, so maka dia orang gunakan, pakailah pakaian mewah, kan mungkin ada beli kan ini tu kan. So benda-benda yang saya sebut ni yang kena tangkap tu dulu sudah dalam kes SRC sana. Perbelanjaan di sana. Diamond ada, beg tangan ada. Lagi di sini pula, ini wanita-wanita yang buat rakaman, terutamanya ahli-ahli, memang mereka tak ada hati langsung. Sekarang saya boleh cakap, kenapa kita nak undi PKR atau Pakatan Harapan? Walaupun kita ingat Dato' Seri Anwar boleh, tapi jangan. Bagi saya ni terlalu keji. Dia orang tak ada beri kemanusiaan langsung. Bila datang power, rakyat 1 sen pun tak terima. RM10 terima, RM20. Bila datang power, negara miskin dia orang kata. Begitulah sekarang tengok. Bila penganiayaan berlaku pada seorang, kehakiman itu nampaknya tak betul lah. So, tidak bersuara. Tak kira lah. Dia parti sokong siapa. Mereka menggunakan kepentingan parti. Jadikan mangsa. Menganiaya mereka. Seksa mereka. Depan mata. Kita tahu orang ni jujur. Kita tahu orang ni baik. Tapi penganiayaan berlaku, tak apa. Biar mati. Janji kita hidup mewah. Inilah Pakatan Harapan. Perangai Pakatan Harapan. Tengok dia diam, fikir diam. Itu peguam tu dah katakan. Mana dah bukti? Kalau ini terjadi pada YB, DAP, PKR, Amanah, PAS, apa akan fikir? Apabila seorang tak ada menerima, mahkamah ada banyak cara nak menyalahkan lah. Boleh create seolah-olah. They can create accusation. Mahkamah boleh. Saya nampak dia begitu kaya, mungkin dia menjual dada. Saya nampak dia kaya, cepat kaya, mungkin dia membuat sesuatu yang aneh, yang tidak diktirafkan oleh kerajaan. Boleh, mereka mahkamah boleh. Dan ada laporan, dia boleh. Mahkamah bukan tempat yang bawah. Dia bukan buat create satu problem, tapi nak jatuh hukuman dengan peguam, dengan susulan pendakwa raya, dengan public. Public lah, ada yang cemburu hati. Okey, seorang pergi buat aduan, pegawai polis kah, entah siapa-siapa, pergi buat aduan terhadap dia. Okey, kita bawa, tarik dia ke mahkamah, kita charge dia, jatuhkan hukuman, biar dia ambil peguam, biar lawan dia buktikan mana dapat ini harta ni. Boleh. Kalau tak dapat buktikan, okey, masukkan dalam penjara atau seksa sama dia. Mahkamah boleh. So, mahkamah itu siapa? Mereka di sana pun, Tuan Arif pun manusia. Ada baik, ada yang buruk. Ada yang, dia orang pun nak makan nasi kan. So, bukan saya kata semua yang salah. Seperti Nazlan ni. Kita belum pasti. So, bosku sudah kata, budak orang ini ada conflict of interest. Dia salah seorang dalam kes on SRC sana. Dari uang yang 42 juta tu datang dari Maybank. Dia kerja di Maybank. So John Law di sana. Lagi governor di sana. Semuanya melalui uang tu dari sana masuk. So mungkin ini orang tak layak bagi jatuh hukuman. Seperti mana sekarang sudah jatuh hukuman untuk Rosmah 10 tahun dan juga 970 million sudah jatuh. So kena appeal. Sudah appeal lah, mesti mau jamin. Kan come on lah, Puan Rosmah ni bukan orang biasa. Dia tu isteri siapa? Perdana Menteri. Perdana Menteri Dato' Seri Najib. Sebelum tu siapa? Dia itu anak pada Perdana Menteri. Lagi mereka tu keluarga mana? Pahang. Siapa keluarga tu? Shah Bandar, orang terkaya. Genting Island business mana? Tu pada wang itu tak ada masalah. Tapi kena betul lah. Kena halal lah. Jatuh hukuman pun. Nak sakit hati pun. Nak cemburu pun. Jangan terlampau lah. Jangan iri hati. Nyanyi orang tak suka pada you.
Nak benci pada, lagi pun ada saya dengar satu wanita, sebelum ni tak laku penyelewengan begitu banyak besar. Come on lah, dia hidup di Malaysia kan, mana tu? Pergi tengoklah era Tun Dr. Mahathir Mohamad tu, baca dia punya laporan SPRM, ada banyak tunjuk. Bertrilion, beberapa bilion. Tapi dia orang hidup sederhana, tak mau tunjuk. Banyaknya kroni-kroni, kawan-kawan. Patutlah orang tidak terasa. Sehingga itu Adi Awang ni keluarkan satu statement. Disebabkan orang-orang bukan Islam dan disebabkan bukan Bumiputera, corruption berlaku di sini. Dan juga negara tak maju. Ini Adi Awang. Mana 9 million dia ambil itu, kenapa client sana dia pergi settle dekat luar negeri? Siapa suruh dia ambil duit? Kalau dia tak ambil, kenapa outcourt dia settle? Berani lawan seperti bos lah. Betul tak? Lagi pun ada di HPP bangang betul dia orang tu. Susah nak terima. Corruption siapa? Tamu lah, dia orang belum nampak Forbes, belum keluar lagi. Forbes lah. Orang terkaya, kalau pergi tengok siapa orang belakang semua ni. Yang keluar sekarang buku ni orang biasa. Yang betul-betul punya harta, memang tu pergi cek buku lain satu lah. Okay? Saya minta yang buat rekod-rekod ni, biar munasabah sikit. Fikir pakai otak. Bila you tak terima, yang buat rekod, itu semua wanita-wanita yang keluarkan video. Bila you tak terima wang, you ada janji lah, like business you ada janji, I want to recommend for you this. Okay, give me 10%, give me 5%. You ada janji. Bukan menganiaya pada orang. Ini business. You buat satu business, you bagi satu commission, tapi bila you tak terima, orang lain terima, dia pula angkat pergi, adakah dia sudah kasih balik duit itu ke pendapatan rakyat? Mahkamah, ada tak dia tu Faizal tu Rizal tu bawa duit semua tu 1.87 juta ke apa? Adakah bawa kepada pendapatan rakyat mahkamah? Ini uangnya, dia orang kasih, ini company kasih, just